Macam. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada dalam meeting kedua kita untuk membincangkan progres yang telah kita capai dalam jangka masa yang diberikan selepas kita punya meeting pertama. Jadi pada akhir meeting pertama kita telah membahagikan tugas masing-masing. Jadi kita akan uh, duduk di sini dan membincangkan tentang progres yang telah kita capai sepanjang tempoh yang diberikan. Jadi saya selaku pengerusi majlis, saya akan memulakan dengan saya punya progres terlebih dahulu. Okey. Tugasan yang diberikan kepada saya dan juga Zidan adalah untuk mencari company yang sesuai untuk kita berkolaborasi dengan. Uh, Kami punya tumpuan, kami lebih menumpukan kepada syarikat-syarikat software kerana yang kami rasa yang kita lebih memerlukan bantuan dari segi digital berbanding dengan physical card tersebut. Hal ini kerana physical card tersebut um, bukanlah sesuatu yang rumit untuk dilakukan, namun bahagian digital kad tersebut untuk mengestore data dan untuk mencari cloud space untuk store data tersebut merupakan satu cabaran yang besar bagi kita. Jadi sebagai company yang kecil yang tidak mempunyai dana yang begitu banyak, kami telah menyinarakan beberapa company yang mempunyai satu haluan dengan kita punya tujuan. Okay. So, tanpa membuang masa, saya akan saya akan membentangkan kumpulan-kumpulan yang uh, kami telah jumpa lah. Nak testing ke? Ke tak perlu? Tak Apa dia? Boleh perlu je. testing ke? Boleh eh? Okay. Dah semua. Ish. Okay. So kita kita boleh nampak ini syarikat yang kami cadangkan untuk membuat partnership ataupun kolaborasi. Syarikat ini nama dia HCL. Kalau kita tengok dia ada dua branch. Yang pertama dekat Penang, yang kedua kat Bukit Jalil. So kalau kita nak hantar surat partnership, kita hantar ke KL je lah pasal Penang jauh sangat. So company ni fokus dia more on cloud punya teknologi. Jadi dia servis yang dia offer adalah seiring dengan keperluan kita. Jadi selepas meneliti beberapa syarikat, saya mendapati bahawa syarikat ini
paling sesuai untuk kita atas beberapa faktor. Antaranya kerana syarikat ini mempunyai servis yang kita perlukan, iaitu cloud computing service, dan juga syarikat ini dia HQ-nya, headquarter-nya berada dalam range kita. Maksudnya tidak terlalu jauh, jadi mudah untuk kita berurusan dengan mereka. So itu adalah apa yang saya dan Zidan telah research, dan inilah company yang kami rasa paling sesuai untuk kita bekerjasama dengan. Okay, terima kasih Amir. Okay, saya stop sharing. So, siapa yang akan sambung? Anis lah, Anis. Okay, dipersilakan Anis. Oh, okay, Anis. Okay, Anis akan bagikan beberapa cadangan untuk pemilihan platform media sosial apa yang sesuai untuk kita promosikan kita punya produk. Korang dengar ke? Dengar. Ya, dengar. Korang dengar tak? Boleh. Kita orang boleh dengar Anis dengan jelas. Ini hujan lebat, so takut connection problem. Oh. Okay. Okay, contoh Anis teruskan. Okay, so Anis rasa kita boleh gunakan kedua-dua platform Instagram dengan Facebook. Sebab kenapa Anis rasa dia boleh macam melengkapi antara satu sama lain. Sebab platform ni, Instagram dan Facebook ni, of course dia punya kelebihan dengan kekurangan dia. Okay, contohnya macam Instagram. Instagram ni dah tentu kita boleh dapat better engagement. Contohnya macam dari segi likes dengan followers kalau nak dibandingkan dengan Facebook. Okay, kalau Facebook dia macam orang kata kalau kita promote tu dia macam orang tak pandang macam tu. Lepas tu tapi Facebook ni dia sangatlah sesuai kalau kita nak buat content marketing. Macam tu. Jadi apa yang Anis nak tekankan ialah kalau kita nak buat content marketing, kita sebagai kita punya teknik marketing kita boleh guna Facebook sebagai platform. Tapi pada masa yang sama, Instagram juga dia dah mula orang kata buat penambahbaikan. Contohnya dari segi IGTV. Kalau kita nak bandingkan IG yang apa orang kata versi yang lama, biasanya kita boleh buat video maybe dalam 1 minit macam tu. Sekarang dengan ada IGTV kita boleh buat video dalam 30 minit. So dengan fungsi macam ni kita boleh ambil peluang untuk orang kata untuk promote lah, untuk pasarkan kita punya produk ni dengan lebih menarik, efisien ataupun unik. Dan kita juga boleh buat video berkenaan produk kita. Orang kata macam boleh buat ala-ala macam Go Shop ke, CJ Workshop ke, macam tu lah. Okay, kalau dari segi pemilihan periklanan, okay, untuk kalau korang tahu, kan ada macam-macam kaedah kan. Mungkin kita boleh iklankan melalui surat khabar, majalah, ataupun radio, televisyen dan sebagainya. Kita boleh pilih mungkin surat khabar, radio dengan televisyen. Sebab saya rasa dia lebih dekat dengan target audience yang kita nak. Kalau surat khabar, kan kebanyakan orang kan akan baca surat khabar. So bila kita promote dekat surat khabar, mesti diorang akan baca, mesti diorang akan nampak juga iklan kita tu, apa yang kita promotekan. Okay, kalau radio pula, kalau radio Anis yakin kita boleh tarik orang kata pelanggan baru untuk
beli kita punya produk ni. Sebabnya ialah ikutlah kita dengar melalui radio FM ke apa orang kata Sina ke macam-macam lah macam tu. Tapi walaupun kita iklankan melalui radio, dia ada dia punya keburukan dia juga. Contoh macam tak semua iklan sukses tau. Kalau kita iklan melalui radio, contohnya mungkin iklan kita tu terlalu ada sound effect yang melampau, yang melebih-lebih. So pendengar dia macam terganggu, dia macam tak dapat nak faham apa yang kita nak iklankan. Macam tu. So kalau kita nak orang kata nak atasi dia punya keburukan tu, mungkin kita boleh kurangkan sound effect tu ataupun kita lebih ulang-ulangkan apa message yang kita nak sampaikan untuk produk kita tu. Untuk kita pasarkan, untuk kita promosikan produk kita tu. Macam tu. Lepas tu of course harga dia mahal. Mahal jugalah kalau kita nak iklankan dekat radio ni. Tapi tak semahal iklan melalui kaca televisyen. Sebab kita kena tengok juga slot dia, kita kena tengok program mana yang kita nak keluarkan iklan, macam tu. Lepas tu, tapi kalau kita iklankan dekat kaca televisyen, dia macam boleh tarik lagi tau, macam pelanggan, customer kita tu. Sebabnya dari segi penggunaan bunyi, dari segi dia punya pergerakan, dia punya movement, flow dia. Mungkin kat situ juga kita boleh tunjuk cara-cara macam mana produk kita nak produk kita digunakan. So dengan cara tu, Anis rasa orang kata pengguna tu, orang kata customer kita tu, dia boleh nampak tau macam mungkin produk ni bagus untuk dia, berguna untuk dia. So dia nak beli. So dia macam boleh lah, okey lah produk ni kan. Macam tu. Tapi macam biasa harga dia sangatlah mahal kalau nak dibandingkan dengan kaedah yang lain. Tapi Anis tahu company kita tak adalah besar mana. Company kita ni kecil, baru nak up. So mungkin kita boleh pilih mungkin bagi risalah ke ataupun promote je lah dekat Instagram ke Facebook ke. Macam tu. Tu je lah buat masa ni. So apa pandangan korang dari segi pemilihan periklanan dan juga platform media sosial mana yang paling okey untuk promotekan kita punya produk ni? Okey, untuk media sosial tu saya rasa ada baiknya kita try tackle semua jenis platform. Contohnya Twitter, Instagram, Facebook, dan malahan kita boleh includekan TikTok sekali. Okay, tapi sebabkan untuk administration ni kita kena bahagi team untuk uruskan admin ni. Jadi kita try kita guna semua platform, tapi kita kena pilih satu atau dua yang kita boleh fokuskan lebih. Jadi di situ saya rasa Facebook dan Instagram sangat sesuai. Utamanya Facebook, untuk pengguna-pengguna Facebook selalunya daripada umur 30-an ke 60-an gitu, itu selalu range umur lah. Tapi selalu muda-muda seperti kita ini menggunakan Twitter dan Instagram. Tapi maksudnya kita pecahkan dua, kita fokuskan dua supaya kita boleh tackle pada dua-dua golongan umur. Untuk promotion, macam mana kita nak perkenalkan kita punya produk ini. Salah satunya kita buat public relation. Kita contohnya kita buat apa-apa event dan kita panggil, kita jemput media untuk datang, dan diorang akan buat kita media cover tentang kita lah.
Okay, contohnya kita mengadakan satu podcast bawah company kita lah. Okay, dalam masa itu juga kita nak launch dan kita perkenalkan kita punya produk. Itu salah satu cara kita nak buat satu promotion lah. Bagi orang boleh, pertamanya orang boleh kenal kita punya company. Keduanya, orang boleh tahu kita punya vision untuk kita punya produk itu. Itu salah satunya. Kita buat media cover. Selain daripada itu, sekejap ya. Saya juga ada satu, saya rasa ada satu juga platform yang dia agak unconventional, tetapi kita boleh gunakan platform ini kerana platform ini tengah hangat sekarang ini, iaitu TikTok. TikTok, kalau kita tahu sekarang ni kalau perasan kebanyakan trend datang daripada TikTok. Jadi kalau kita menggunakan kuasa yang TikTok ada, kerana kalau kita perasan TikTok ni dia punya audience dia sangat luas, daripada umur 9 tahun sampai ke umur 40-an pun menggunakan TikTok. Tapi density pengguna dia, density umur adalah dalam kalangan 16 hingga ke 25. Iaitu juga kita punya target audience. So density dia kat situ. Jadi saya rasa kalau TikTok kalau TikTok kita boleh buat video sampai video pendek hingga 1 minit. Jadi sekiranya kita dapat membuat video yang kreatif daripada situ dan menjadi trend, itu juga akan sangat membantu kita dalam mempromosikan produk kita. Macam yang Anis cakap, kalau kita guna television, periklanan television, kita tunjukkan cara penggunaan kita punya produk. Dari situ orang boleh, bila orang rasa ini jadi satu keperluan untuk mereka akan tertarik untuk beli. Tapi kalau kita menggunakan TikTok, kita rakam satu kaedah penggunaan kita punya cara guna produk itu dengan dalam satu video yang kreatif, yang menarik. Dia akan senang, TikTok ni senang untuk capai ke luar negara sebenarnya. Dia lebih senang share daripada media-media sosial lain. So dari situ kita boleh reach lebih banyak audience daripada TikTok. Itu salah satu cara lah untuk pengenalan yang terbaik untuk produk kita. Benar. Kita juga kalau kita boleh dapatkan TikToker Malaysia yang terkenal pun bagus juga, seperti Adam Meatball, Atalia. Tak kenal lah. Malulah aku. Boleh tak macam tu? Satu lagi, paid review. Kita boleh buat paid review. Maksudnya kita contact mana-mana Insta famous ataupun tweet famous ke orang-orang berpengaruh lah. Tapi kena jugalah. Takkan kita nak panggil orang-orang yang terkenal tapi orang yang tidak memerlukan pun kad tu. Jadi kita cari pelajar-pelajar yang orang-orang yang terkenal tapi mungkin masih belajar ke, orang boleh reviewkan kita punya produk. So daripada kesimpulan ni kita boleh saya nampak kita hendak menggunakan pelbagai social media, tetapi yang utamanya dua,
iaitu Facebook dan Instagram, kerana dia punya kelebihannya sangat berpihak kepada kita. Uh, so dengan itu saya sangat bersetuju, dan saya rasa kalau tak ada sesiapa yang hendak menambah, kita boleh proceed ke uh, part seterusnya. Okay. Jadi part seterusnya apa dia? Apa next kita punya progress ni? Kalau kita nak tanya next progress, dia sama ada kita nak bincangkan design produk dia ataupun survey. Sama ada kau ataupun Amiruddin punya progress. Okay. Semestinya lah Amiruddin. Dah. Kita dengar dulu apa yang Amiruddin punya progress setakat ini dan So, kita untuk design, saya telah membuatkan tim design yang terbaik dari Australia Malaysia ni, yang terbaik lah. Okay. Untuk design, kami masih rekaan recad CAD yang biasa, tapi untuk mencari company yang akan membuat credit card card digital card tu agak sukar sebab tak banyak di Malaysia. Jadi kami telah menjumpai satu company yang agak baik, iaitu Datasonic Manufacturing SDMST yang bertempat di Selangor, Darul Ehsan. Okay, yang bagusnya tentang company ni, dia bukan sahaja buat kad kredit, dia juga yang buat kita punya kad pengenalan kita. Dia juga buat pasport dan semuanya lah. Jadi dia antara satu company yang besar jugalah untuk membuat kad di Malaysia ni. Dan membuat kad ni, saya ingatkan rupanya kad kredit ni dia hanyalah sekeping plastik yang ada chip. Rupanya tidak. Dia datang daripada pelbagai layer yang di laminate-kan. So dalam setiap layer tu dia ada dia punya security system jugalah, supaya orang tak boleh duplicate kad ni. Jadi tim saya telah design satu kad, tapi design tu nak send ke? Sekiranya boleh. nak send, Boleh. Okay, dah send dah. Buat macam nampak je. Aduh. Design selengkapnya ada dalam video yang Zidane beri. Itu yang secara lebih detailnya lah. Okay. Jadi itu pertamanya kita dah jumpa company untuk buat kad tu, dan design pun dah ada. Jadi kita proceed ke packaging. Packaging ni kita just sebab dengan company kita saya rasa kita boleh utamakan kepada simplicity dan orang panggil minimalist. Jadi kita hadirkan dalam satu box yang di luarnya, di atasnya macam ada plastik transparent yang boleh nampak
kad di dalam itu. Jadi saya rasa dia boleh lebih nampak eksklusif dan premium lah kalau kita hadirkan unsur-unsur minimalis dalam kotak tersebut. Jadi saya anggarkan dalam kos tu mungkin dalam 10 ke 20 ringgit untuk kotak sahaja. Jadi untuk bahagian design tu saya menganggarkan dalam 20. Jadi sesuainya mungkin mencapai 80 ke 90 ringgit jugalah untuk design ni. Untuk setiap kad. Sekali lagi, saya takut saya salah dengar. RM90 mahal untuk setiap kad kan? RM90. Silap sebut. RM50. 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 Tak apa, bila kita buat dalam bulk, buat banyak-banyak, mesti harga dia kurang lagi. Betul. Silap diskaun sampai RM5. Kejap. Untuk renew passport berapa ringgit? Renew tak? passport, ya. Renew passport. 100 kan? 200. Tak silap lah. Let me search online. Kalau umur 13 hingga 59 200, umur atas 60 100. Mahalnya lah. Asal tak ingat kena bayar waktu buat pasport baru. Oh, belum aku yang bayar. Apa dia? Okey lah. Harga yang reasonable. RM50 tu untuk kos je, bukan belum akhir produk lagi. Itu selepas tu kita boleh dengar penjelasan dari saudara Megat lah yang lebih Sebab pakar Megat. dalam bidang ini. Betul? Tentang apa ni? Kos Dalam juga? pricing lah sebab akan buat survey. Okay. Ada apa nak tambah ke? Design menarik kan? Macam menarik. Lego kan design. Lawa kan design saya. Lawa. Disebabkan itulah kami memberikan anda role untuk design kerana pemikiran anda di luar kotak. Ya. Dah biasa. Patutnya jabatan pendaftaran Malaysia belajar macam nak buat IC daripada anda. Lebih. Okay. Sebelum kita sambung, dah saudara Amir berapa minit? Ada chat. Sudah berapa minit ni? Okay. Go. Okay, berkaitan dengan survey yang telah diberikan kepada saya, beberapa cara kaedah survey yang berlainan yang telah saya buat. Antara contohnya Google Doc yang boleh di-sharing, di-forwardkan di grup WhatsApp dan Telegram. Setakat ini lebih kurang dalam 200 responden, tapi ianya masih baru, masih baru lagi dalam proses. Jadi saya tidak boleh memberikan conclusion daripada survey Google Doc itu sendiri. Selain pada Google Docs, saya juga menggunakan kaedah seperti social media yang membuat poll di Twitter dan Instastory seperti itu. Daripada data yang saya tengok, kebanyakannya daripada
review dari feedback survey daripada social media tidaklah memberikan info sangat kerana dia hanya ada 2 pilihan jawapan, iaitu berguna atau tidak berguna. Dan majoriti nampak gayanya memilih berguna, walaupun ada segelintir juga yang pilih tidak berguna kerana bukan tidak berguna tapi mereka meletakkan nota iaitu macam tidak amatlah diperlukan. Bukan keperluan. Betul. Okey. Yang ketiga pula ialah senarai list survey 10 soalan yang Google Doc tadi, tapi dia di-listkan dan diisi. Saya telah hantarkan pada setakat ini baru 5 buah sekolah. Dan feedbacknya juga belum lagi diserahkan kepada saya. Jadi setakat ini itu je lah yang saya boleh kongsi kepada anda semua. Ada apa-apa soalan berkaitan dengan survey? Saya tidak sangka yang awak begitu popular di social media sampai mendapat banyak respon sebegitu ya, Mugat. Ya. Insta story sendiri. Akan tetapi paid review. Saya menggunakan kaedah paid review dan menyuruh mereka post di lawak hambar dan sebagainya. Oh, boleh saya Faham? tahu sekolah yang awak hantar tu, cik hantar tu, sekolah, Ah, adakah sekolah asrama ataupun hanya sekolah menengah biasa? di sini di kawasan rumah saya ni ada beberapa institusi iaitu sekolah rendah, sekolah menengah dan juga UiTM Shah Alam di sini. Berdekatan saja 7 minit. Itu juga telah saya hantarkan. Tapi feedbacknya masih belum diterima lah. Ya. Kerana ianya masih lagi diberikan kepada pelajar-pelajar. Mungkin kerana kita Ya, masih berada dalam masalah lockdown, masih berada dalam kuarantin. berada dalam kuarantin. Jadi ia menyukarkan proses Ya, ya. penghantarannya. Betul-betul. Ada apa-apa soalan berkaitan dengan survey? Cepat sangat aku jawab. Oh, dan dalam survey itu cuba anda memberi kami detail tentang apa yang ada dalam survey itu. Ataupun kalau tidak pun just share dalam group macam Ya, mana. betul-betul. Senang cerita saya sharekanlah di grup WhatsApp, ya. Sudah dapat? Saya dah share link tu. Sekejap Ya Allah, banyaknya soalan. Betul dah jenuh. Adalah sikit. Saya tidak mahu berikan bebanan kepada mereka dengan mengisi. Just kalau ada kelapangan, isilah. Misalnya saudara Megat lakukan ini berseorangan ataupun dengan tim Megat sendiri. Ini adalah kerja yang mudah saja. Jadi saya rasa lebih baik kalau saya buat sendiri. Hanya meminta feedback daripada orang. Saya just cuma meminta tolong daripada kenalan-kenalan untuk mengisi dan menyebarkan Google Form tu. Okey, kerana kita sudah membincangkan tentang progres masing-masing dan masing-masing telah melakukan kerja yang mantap. Jadi saya rasa kita kena sentuh tentang perkara-perkara yang penting yang kita perlu tentukan. Contohnya pricing, harga produk tersebut. Seperti mana yang kita tahu, kita buat langganan. Jadi dia akan ada bayaran
bayaran first waktu beli kad tu, lepas tu kita buat bayaran secara tahunan, betul? Jadi saya cadangkan untuk untuk yang bayaran untuk kad tu adalah untuk merangkumi harga kos kad tu sahaja dan tambah sedikit profit margin. Untuk storage punya cost, kita akan cover dengan langganan tahunan. Okey ke kalau macam tu? Storage cost. Sebab kalau kita nak store dalam cloud juga dia akan dia akan Memerlukan jadi costly juga, cost. memerlukan cost juga. Kalau tak macam mana syarikat cloud computing buat duit? Dia pakai cost juga. Nak store sebab bila kita jadi company yang besar nanti, kita akan store terabyte demi terabyte of data. So it will cost a lot. Jadi sebab itu saya rasa waktu bayaran yang first, kita fokus on cover the cost of the card. Bayaran langganan tahunan tu untuk cover cost storage. Okay. Ya. Pricing ni dah termasuk dengan kita perkhidmatan company software tu ke? Perkhidmatan apa? Sebab kita nak store data semua, kan kita akan menggunakan perkhidmatan daripada company software yang saudara Amir sudah cari tadi kan. Adakah itu dah termasuk kos? Belum. Bagi saya, Amiruddin, harga kad itu, pembuatan kad, satu kad saja berapa harga dia? Pembuatan. Nak buat kad, kos untuk siapkan kad tu saja. Berapa harga agak-agak? Sudah RM40. RM40 setiap satu. Saya ada jumpa harga bagi syarikat tersebut. Mengikut syarikat tersebut, 100 gig data adalah harganya RM2 sebulan, dan 1 terabyte data berharga RM10 sebulan. Tak mahal sangat. Sebulan. Tapi kalau sebab kita buat tahunan, harga dia akan mahal sikit lah. Tak, kan? Sebab kad yang kita nak guna ni, kita bukannya nak simpan data terlalu banyak. Tak, saya rasa takkan sampai 1 terabyte. 1 gig maybe ada, tapi saya tak rasa akan sampai 1 terabyte. Itu terlalu banyak. 1 terabyte tu terlalu banyak. Bukan. Kita tak tahu. Berapa banyak customer. Yelah. Jadi sebab itu kalau kita nak buat berapa tadi? 1 terabyte berapa sebulan? RM10. 1 terabyte RM10 sebulan. RM10 sebulan. Dalam setahun lebih kurang dalam 120 untuk 1 tera. Lebih kurang dalam 1 tera tu kita boleh simpan dalam 1000 pengguna. Kita boleh kirakan untuk 1000 pengguna. Lebih kurang bagi saya, sebenarnya charge untuk simpanan cloud data ini tak adalah begitu mahal sebenarnya. Kalau sebab kita punya
produk itu sendiri bukanlah memfokuskan kepada penyimpanan data yang terlalu banyak. Dia hanya penyimpanan data yang penting yang pengguna inginkan. Dan saya rasa bukannya seperti menyimpan video atau game, bukan perkara-perkara seperti itu. Jadi tidak logiklah untuk mengatakan memang datanya terlalu banyak. Jadi yang dia punya cost untuk penyimpanan data di cloud tu, saya rasa tidak adil untuk kita mengecaskan terlalu tinggi dekat pengguna. Kerana data yang digunakan di cloud, disimpan di cloud hanyalah sedikit untuk setiap pengguna. Jadi kalau mengikut saya lah, kalau pandangan saya, seperti biasa kalau semua produk pendaftarannya pada mula-mulanya ingin mendaftar memang akan dibayar lebih daripada bulanan, betul? Kebiasaannya lah. Dalam apa-apa produk pun yang menggunakan bayaran secara langganan. Jadi kalau kita nak katakan pada first time kita pakai kad tu, kita mengenakan kos yang a bit tinggi daripada bulanannya, daripada tahunannya, and then jika mereka mau renew, kita merendahkan sikit harganya. Taklah sedikit, agak banyak lah kerana mereka sudah mendaftar. Pada awal-awal pendaftaran tu kita gunakan, kita mengecaskan harga untuk yalah, cas pendaftaran, perkhidmatan, semua tu. Sekali dengan kad, sekali dengan kita punya cloud semua tu lah. Servis kita yang kita berikan kepada mereka. Tapi kalau untuk renew, saya rasa hanya untuk servis sahaja kalau untuk renew. Apa kata yang Saudara Amir cakap tadi, untuk langganan tahunan tu untuk cover apa? Untuk cover cost data storage. Okay. Ya, Data storage sajalah. saya lepas saudara Mugat telah mengutarakan pandangan dia, saya mencari berapa banyak data yang tersimpan dalam kad seperti kad pengenalan, dan saya amat terkejut dengan berapa banyak data yang disimpan dalam kad pengenalan. Biar saya share sikit. Kad pengenalan dia kena dengan ais. Apa? Banyak sangat ke? 32 kilobyte sahaja. Sangat sedikit. Saya tahu. Saya Memang tidak sangka sesedikit itu. Tapi kerana kad pengenalan ini tidak seperti yang servis yang kita ingin lakukan, kita ingin berikan, kerana MyCard hanya menyimpan data-data seperti alamat, nama, nombor telefon, laptop, benda-benda yang simple, mudah, butiran-butiran peribadi serta link yang boleh relate kepada seperti lesen kereta, lesen motor, perkara seperti itu. Cap jari. Kerana itulah dia sikit. Apabila kita fikir sebab bukan saya jangkakan dia akan mengambil beberapa megabyte. Namun begitu sekiranya dia hanya mengambil sedikit itu saja, kita fikirkan tentang kad-kad lain yang akan di store juga, seperti matrix ID, kad ID matrix itu semua juga mempunyai kapasiti yang rendah sebegitu, dan saya rasa amat membebankan pengguna kalau dikenakan harga yang sangat tinggi. Jadi saya rasa mungkin kita punya langganan tahunan adalah pada harga yang sangat rendah. Kita mampu lakukannya. Mungkin kita boleh letak
pada rasa pada pendapat korang, adakah 100 pada awal-awal pendahuluan dikenakan pada first time RM100 dan kemudian setiap kali renew hanya perlu membayar dalam 30? Apa kata kalian? Saya rasa itu amat okey. Bagaimana 100 apa itu? RM100? Ha? RM100 RM100. RM100 untuk permulaan. Ya. Maksudnya beli pembelian kad tersebut berharga 100. Atau terlalu murah? Saya tak rasa. Macam mana? Satu soalan yang sukar kerana seperti yang Amiruddin sendiri kata, harga kos untuk membuat kad tersebut hanyalah RM50. Jadi kalau kita mengenakan charge 2 kali ganda, itu agak Kita membayar memberikan harga itu bukan hanya dikira kos pembuatan kad itu saja. Sekali dengan servis yang kita beri, langganan customer service semua itu semua juga dikenakan charge yang sepatutnya. Sebab itulah saya kenakan 100 itu harga yang memadai. Bantahan sila kemukakan. apa yang awak Saya rasa Amiruddin? terima. Saya rasa 100 itu Amiruddin? untuk pengenalan kita nak Pengenalan saja. Kemudian setiap kenalkan. tahun Tapi 100. untuk setiap tahun 30. 30 30 mahal. macam banyak juga sebab kita untuk renew storan tu pun orang pun bukan guna banyak setiap tahun kan. Mungkin bawah 15 itu ikut saya rasa lah. Sebab kita tak guna sampai 1 15. gigabyte pun kan. Tak pakai 1 gigabyte storan tu kan. Saya rasa okey lah 15. Sebab bagi saya cas tahunan untuk servis cloud tu sangat pun sebenarnya. Dia servis perkhidmatan kita punya company je. Sebenarnya seperti yang saya cakap tadi lah, macam mana customer service dan apa maintenance kepada sistem tu sendiri. Dia ada update segala bagai. Okey. Betul juga. Allahuakbar. Kalau bagi saya harga cloud tu itu tidak jadi permasalahan sangat pun. Kerana dia teramatlah bagi saya. Benar juga kata anda. Okay. Ataupun kita kenakan 100 pada awal dan 100 dah. kontrak dia bukan kontrak. Dia punya 100 mula-mula tu adalah untuk 2 tahun. Dan untuk tahun seterusnya nak renew lagi 2 tahun, kita buat margin 2 tahun, setiap 2 tahun renewnya. Faham tak? Kita buat renew setiap 2 tahun dan kita letak harga dalam RM50. Oh, maksud anda macam pasport lah. Cuma pasport dia ada masa 5 tahun. Kad ni 2 tahun. Pasport terlalu lama. Pasport kena lama. Memang lah. Pasport memang. Ini apa? Macam mana? Bayar lagi 50 untuk renew setiap 2 tahun. Setiap 2 tahun tu kira bagus lah. Yalah. Tidak terbeban. Ada 2 tahun ke? Adakah 2 tahun masa yang optimum? Masa yang bagi saya optimum. Sebab kebanyakan
Kalau kebiasaannya pelajar daripada luar negara biasanya diberi masa seperti yang pasport kan. Pas pelajar bagi mereka menetap di negara luar atau kita ke luar negara atau mereka ke negara kita biasanya lebih kurang 6 tahun. 4 tahun untuk belajar, setahun lagi memang diberi kerja atau nak untuk kerja part time atau cuba hidup di sini lah. Pas pelajar, biasanya kebiasaannya memang 6 tahun. Dan pelajar sendiri memang 4 tahun. So kalau mereka ada masalah pada 2 tahun pertama, mereka tak perlu dah renew. Kalau 2 tahun terakhir, diorang tak nak duduk di sini, sudah tak nak duduk di sini, sudah habis belajar, so mereka boleh balik dan tak perlu renew lagi. Tapi kalau diorang nak still nak kerja kat sini, diorang nak renew dan extra 2 tahun. Biasanya 4 tahun setengah kan kalau dalam degree kan, contoh degree 4 tahun setengah. Dan one setengah year lebih untuk diorang buat apa-apa. Bagi saya 2 tahun tu masa yang sesuai. Macam mana? Satu cadangan, satu idea yang bagus. Megat. Dewa. Tapi Tiada ada tapi. tapi. Ya Allah, Megat. Ayat yang seperti ada belakang ada tapi tu. Ayat yang bagus. Tapi macam tu. Tapi Yes, start recording. Okay, so kita dah mencapai kata sepakat untuk meletakkan harga banyak RM100 sebagai pendahuluan dan selepas 2 tahun servis, mereka boleh memilih untuk memperbaharui kad tersebut dengan harga RM50 atau memilih untuk menamatkan mereka punya kad tersebut. Okey, nampaknya kita pun sudah sampai ke agenda terakhir untuk mesyuarat kali ini, iaitu untuk memikirkan tentang brosur. Brosur ini seperti mana yang kita tahu memerlukan kreativiti. Jadi kita perlu memikirkan cara untuk untuk memberi info yang padat tapi singkat. Namun begitu kita punya produk pun tidak mempunyai poin yang banyak. Jadi saya rasa tidak sukar untuk membuat brosur. So kita nak brosur akan ada 6 muka, betul tak? So nak buat full 6 muka pasal info ke, nak buat muka yang first dengan last tu macam cover. First last cover. first class cover tu okey. Sekejap, dia macam mana? Dia tiga benda lah tu, 2, 3, kita lipat macam tu So dia kira depan belakang kan? Okey kalau kita nak buat depan belakang cover. Boleh? Tak buat brochure. Kita tinggal lagi 4 kan? Kita nak konsep apa? Konsep Konsep. minimalis juga lah. Konsep. Tema brochure. Tak kisah lah. Sekejap, dekat ni kan, assignment punya rubrik, dia ada kata tak macam mana brochure tu punya ada cakap apa? Dia cakap apa? Aku tak tahu dia cakap apa. Untuk Tak ingat. yang tu Apa yang kena ada? Kita fikir pasal benda yang dia nak dulu. Baru kita boleh design, tambah-tambah apa-apa. Maybe Amiruddin boleh share screen. Share screen nampak menarik. Bukan, tak silap untuk brochure tu saya tak kasih lagi apa yang perlu ada. Tapi yang dekat assignment tu, tak saya cakap Assignment apa? tu hanya menerangkan yang dia perlu Kita buat ada brochure. buat brochure dan
perlu ada pitch presentation. Mungkin itu saya akan kasih macam. Sekejap saya check boleh Tapi brochure tu dalam bentuk digital lah kan? Ya. Just Kalau macam tu design. pakai apa? Kalau Canva, macam tu. Canvas Canva. untuk Canvas. design dia. Maksudnya kalau kita guna brochure digital kan, kita printing. Kita nak print juga ke? Tak payah. Kita punya marketing tak payah kan. Maksudnya kita tak payahlah guna yang lipat 3 tu. Habis kita guna macam mana? Bukanlah, maksudnya gambaran lah. Seolah-olah kita nak print, tapi kita buat Ya ke? Tak, sebab kita tak tahu saya nak yang macam mana. Brochure dalam macam pun tak tahu. Saya nak macam mana? Atau bebas? Itu permasalahan kita. 10 minit je. Tak nak share screen lah. Tengok sikit dia tulis apa. Oh, ada lah. Mantap. Ada? Dia beritahu apa? Kita nak share. Tak share. Tak apa, aku ni. Saya share. Oh, dia nak brochure ni bukan sahaja produk tu, dia juga include dengan termasuk dengan company profile. Maksudnya kita kena tunjukkan structure organisasi company kita, nama company, lepas tu kita selitkan sekali dengan produk utama kita, iaitu ni lah digital card. Itu je yang dia tulis. Itu je dia kata. Dia kata dalam brochure tu kena selitkan profile company profile. Ya. Maksudnya Yang produk, nanti tentu kita je. kena letakkan lah organisasi company kita, CEO, sebagainya. Megat nak jadi CEO ke? Tak apa. Tak apa lah. Lepas tengok cerita startup ni tak nak lah. Oh. Pisang lah ending. Oh, kita kena sekejap Nak jadi 6 dosan lah. apa bosan Megat. okey, dia macam ni. Dah nak habis Ada dah ni. dua. Tak ada masa nak bosan-bosan. Ni Bukan. ada dua. Ada company Apa? profile dan product Okay. brochure. Maksudnya dua kerja lah. Maksudnya bukan dalam brochure tu ada company profile. Okay, maksudnya satu kerja tak, ada sekarang ni, company profile. Satu lagi produk brochure. Brochure tu memang hanya tunjuk tentang produk kita sahaja. Produk. So yang company profile tu lah yang ada nama Itu company lain lah. kita. Itu lain lah. So kita kena hantar sebelum 1 Januari. Oh lagi. Kita satakan yang benda yang penting loh tengah hantar hari ni loh. So maksudnya brochure tu kita tapi brochure dan company punya organisation lah. Profile company profile.
So template okey dah ada dah yang dalam punya slide ni. Oh, kita ambil template yang sebagi ke? Boleh je nak ambil. Untuk kasih rujukan ke. So untuk tu tak ada masalah. Okay. Bagus. Rasanya Berapa minit lagi? dah habis lah. Kalau tak ada apa-apa, kita boleh dengar conclusion yang kita boleh Conclusion. dah dapat. Apa yang kita dah dapat hari ni daripada saudara Amir Fukas. Secara konklusinya, apa yang kita berjaya dapat daripada meeting ini, daripada segi company, daripada segi partnership, kita dah identify company mana yang kita nak melakukan partnership dengan. Dari segi survey, kita dah dapat segala data-data yang kita perlukan daripada survey yang Megat buat. Daripada segi design, kita dah tengok design yang dia buat dan dia memfoto design yang futuristik dan dan idealistik untuk produk kita. Dari segi promosi, seperti Anis telah bentangkan tadi, kita akan menggunakan berbagai jenis platform, tapi fokus utama kita adalah pada menggunakan Facebook dan juga Instagram. Dan itu kita telah menetapkan harga untuk kita punya produk, iaitu 100 pada permulaan dan 50 untuk renew kad tersebut. Dan juga kita telah membincangkan tentang brochure. Oleh itu, setelah kita telah membincangkan semua perkara ini, saya memutuskan bahawa kita akan menamatkan meeting ini. So, sekian. Terima kasih.